Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. Baik. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Baik. الله أكبر. الله أكبر. Allah. لا إله إلا الله. Baik. Saudara-saudara wali Allah sekalian, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kunta bi sahibika yawm al-jum'ati ansib wal imam yaqum faqad laghut wa man laghut pada Jumat." Maksudnya, sesiapa yang berkata-kata ketika khotib menyampaikan khutbah, maka sia-sialah pada Jumat. Untuk itu tidak sempurnalah Tuhan. Oleh itu dengan adalah ibadat pengajaran daripada khutbah yang bakal disampaikan. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kalangan orang-orang yang mendapat rahmat di sisi Allah. InsyaAllah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sadaqallahul Azim, surah Ali Imran ayat 102. Muslimin sidang Jumaah yang berbahagia, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada tuan-tuan, marilah sama-sama kita mempertingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melakukan segala suruhan Allah dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang akan mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapat kejayaan sama ada di atas dunia ini ataupun di akhirat kelak. Dan sama-samalah kita memperbanyakkan bekalan, dan ingatlah sebaik-baik bekalan ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin sedang Jumaah yang berbahagia, hari ini genap 9 hari umat Islam menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan Al-Mubarak pada tahun ini. Dalam tempoh hampir 1/3 bulan kita menjalani ibadah puasa, ia pastinya sedikit sebanyak dapat mendidik dan memperbaiki akhlak ke arah yang lebih baik dan positif. Peranan puasa dalam pembinaan akhlak adalah sejajar dengan matlamat utama umat Islam diwajibkan berpuasa. Hal ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Berdasarkan ayat ini dapat difahami bahawa ibadah puasa adalah wasilah ataupun jalan dalam menuju kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia merupakan salah satu cara yang mampu membina, mempertingkatkan dan memperkukuhkan rohani dan akhlak bagi orang yang berpuasa serta melorongkan mereka untuk taat dan patuh hanya kepada perkara-perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hikmah yang terbesar daripada pelaksanaan ibadah puasa yang penuh dengan adab dan etikanya. Ibadah puasa bukan sahaja membantu dalam pembinaan akhlak dan pribadi umat Islam, bahkan ia juga merupakan perisai atau benteng bagi mencegah manusia daripada melakukan perbuatan yang buruk dan ditegah, seperti mengeluarkan tutur kata yang tidak elok, mencetuskan permusuhan ke atas orang lain, serta melindungi diri daripada bertuhankan nafsu syahwat yang selalu mengajak manusia untuk melakukan perkara-perkara kejahatan dan juga dosa.
Hal ini telah dinyatakan dengan jelas sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnatun fala yarfuth wala yajhal wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni sha'im marratain atau kama qala sallallahu alaihi wasallam." Maksudnya puasa itu adalah perisai. Oleh itu janganlah berkata keji dan jangan juga bertingkah laku seperti orang jahil. Sekiranya ada seseorang membawa pembunuhan atau mencelanya, maka katakanlah sesungguhnya aku sedang berpuasa. Aku sedang berpuasa 2 kali. Muslimin sedang jemaah yang berbahagia. Tawaran pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi daya semangat buat umat Islam memperkasakan jiwa masing-masing ketika dalam bulan Ramadan ini. Jika sebelumnya boleh jadi kita jarang sekali menghadiri salat berjamaah di masjid atau surau kerana kesibukan tugas dan lewat pulang, tetapi tidak di bulan ini, kerana Ramadan menjadi pendorong untuk kita merebut peluang mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kegemilangan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat berkait rapat dengan pembentukan kekuatan rohani dan jasmani yang banyak dilakukan di masjid. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin." Sadaqallahul azim. Maksudnya, hanya sahaja yang layak memakmurkan, yakni menghidupkan masjid-masjid Allah itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta mendirikan salat dan menunaikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya sifat-sifat yang tersebut, maka adalah diharapkan mereka menjadi dari golongan yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Daripada maksud ayat ini kita boleh bayangkan betapa besarnya ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mengimarahkan masjid. Lebih-lebih lagi aktiviti pengimarahan ini dilakukan di bulan Ramadan yang penuh dengan kelebihan, keistimewaan, terutamanya dari segi amal pahala ibadah yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin sedang jemaah yang berbahagia, perlu diingat bahawasanya mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya berlaku di bulan Ramadan sahaja, bahkan ia berlaku sebelum Ramadan ataupun selepas Ramadan. Jangan kita menjadi manusia yang hanya datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala apabila ada sempena sambutan yang tertentu, tetapi waktu-waktu lain kita tidak menunjukkan muka kita di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan dimomokkan sebagai yang disebut oleh orang pada hari ini sebagai Ahmad Nisfu. Sebab apa? Sebab hanya mereka menunjukkan muka mereka di rumah Allah Subhanahu wa taala hanya pada malam nisfu Sya'ban. Maka ramailah yang datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban. Maka selepas daripada itu mereka hilang daripada radar. Sehinggalah 2 minggu mereka hilang. Maka mereka menunjukkan muka mereka semula di malam pertama bulan Ramadan. Dan mereka menukar gelaran daripada Ahmad Nisfu kepada Muhammad Ramadan. Mereka hanya datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala sepanjang bulan Ramadan. Ada hanya sampai minggu pertama, minggu kedua ataupun malam ke-20 sahaja. Di 10 akhir Ramadan mereka juga hilang daripada radar. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati sekalian, dan ada yang terus berkekalan menjadi hanya disebut sebagai lebay Jumaat yang datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala
pada hari Jumaat sahaja, tetapi pada hari-hari lain mereka tidak tunjuk muka mereka di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang lebih parah daripada itu, yang digelar sebagai Syekh Fitri dan Syekh Adha, yang hanya mereka menunjukkan muka mereka di rumah Allah Subhanahu wa taala ataupun di surau-surau hanya pada solat Aidil Fitri dan solat Aidil Adha. Muslimin dan jemaah yang berbahagia, jika kita termasuk dalam salah satu golongan yang disebutkan tadi, ataupun kita menjadi kesemua golongan yang disebutkan tadi, ingatlah bahawasanya kita telah mempermain-mainkan rumah Allah Subhanahu wa taala, dan kita telah memperlekehkan dan menghina rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita meletakkan status masjid dan rumah Allah Subhanahu wa taala hanya sebagai pasar, hanya sebagai gedung-gedung membeli belah. Apabila gedung-gedung membeli belah ini menawarkan tawaran-tawaran yang hebat dan menawarkan harga runtuh, maka berkusu-kusulah kita untuk membeli dan juga membeli dan membelah. Tetapi apabila tidak ada tawaran-tawaran harga runtuh, kita jarang-jarang datang ke supermarket ataupun gedung-gedung membeli belah. Maka seolah-olah kita meletakkan rumah Allah Subhanahu wa taala hanya sebagai gedung-gedung membeli belah. Apabila bulan-bulan tertentu ataupun ada ganjaran-ganjaran tertentu, maka kita berpusu-pusu ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika tidak ada, maka kita tidak menampakkan muka kita di rumah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul biladi ila Allah masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ialah rumah Allah, yakni masjidnya. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ialah pasar-pasarnya. Maka tidak mungkin kita menyamakan rumah Allah Subhanahu wa taala dengan pasar-pasar, dengan kehadiran kita itu hanya bertempoh yang tertentu sahaja, tetapi dalam waktu yang lain kita tidak datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Sedarlah dan jadikan Ramadan pada tahun ini, keberadaan kita di bulan Ramadan pada tahun ini, dan juga keberadaan kita di rumah Allah Subhanahu wa taala pada tahun ini menjadi satu titik tolak untuk kita memulakan satu perkara baru, yakni kita mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala di setiap masa dan ketika, lebih-lebih lagi ketika solat berjamaah dan juga kuliah-kuliah ilmu. Muslimin dan jemaah yang berbahagia, sesungguhnya pedoman yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita jelas mencerminkan kepada kita bahawa tinggi dan bernilainya setiap detik dalam bulan Ramadan. Kita perlu berusaha merebut peluang yang dikurniakan ini dengan meningkatkan penyertaan dan kehadiran ke masjid atau surau untuk menunaikan solat fardu dan solat sunat tarawih secara berjamaah, mengikuti kelas-kelas pengajian, program tadarus Al-Quran, majlis berbuka puasa dan lain-lain aktiviti pengimarahan di masjid dan surau. Justru kita mesti merebut peluang ini dengan menjadikan masjid dan surau sebagai tempat utama untuk dikunjungi di bulan Ramadan, agar kita dapat menjayakan tarbiyah Ramadan untuk membina ketinggian takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita terus datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala walaupun selepas daripada Ramadan. Sidang jemaah yang berbahagia, kesimpulan yang dapat diambil daripada khutbah hari ini ialah yang pertama, ibadah puasa mampu membina, mempertingkatkan dan memperkukuhkan rohani dan akhlak, serta mendorong kita untuk taat dan patuh hanya kepada perkara-perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Ramadan menjadi pendorong untuk kita merebut peluang mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Rebutlah peluang untuk mengimarahkan masjid dan surau, atau melalui solat fardu berjamaah, solat tarawih, tadarus Al-Quran dan sebagainya. Yang ketiga, perkasakan fungsi masjid dan surau dalam aspek pentadbiran, fasiliti, perekonomian, pendidikan dalam semua peringkat umur dan kebajikan. Uruslah dana dengan cekap dan telus bagi menjamin kecemerlangan dalam pengurusan institusi rumah Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Sadaqallahul azim. Maksudnya, nur hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu bersinar dengan nyatanya, terutama sekali di rumah-rumah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dimuliakan keadaannya dan disebut serta diperingat nama Allah padanya. Di situ juga dikerjakan ibadah mensuci dan memuji Allah Subhanahu wa taala pada waktu pagi dan juga petang. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. بجلالك وكمالك على خير عبادك وأشرف عبادك وأسعد العرب والعجم ورفاق طيبة والحضر أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارئة. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماء اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صالح الدين ابن المرحوم السلطان بدليشة وولي عهده دوليان teramat mulia Tengku Syarafuddin Badlishah ibni Sultan Salihuddin wa jami' al-usratil malakiyah. Allahumma wafiqhum lis-sadad wa aslih bihimul ibada wal bilad waj'alit taqwa lahum khairaz zad innaka ra'ufun rahimun jawad ya latifan bil ibadi ya arhamar rahimin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
fazkurullahal azima yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis salat.